Baik muslimat dirahmati Allah, kita selain daripada Al-Quran, Ustazah nak tanya kepada muslimat bagaimana 8 malam ini tarawih kita. Bukan mesti di masjid surau, bila kita ada kekangan, halangan di rumah, muslimat dirahmati Allah, bagaimana tarawih kita. Ada ramai muslimat yang kerugian bertahun-tahun lamanya, dia ingat tarawih tu mesti di masjid surau, mesti ada imam, mesti berjamaah. Ibu kadang-kadang kita dengan anak kecil, ibu kadang-kadang tetamu datang rumah, ibu kita ni macam-macam urusan yang tak selesai. Usahakan dapat usalli sunat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Bila nak start? Lepas kita solat fardu isyak. Pastikan lepas isyak, jangan terlebih rajin lepas maghrib buat dah. Okey. Jadi lepas isyak buat 2 rakaat. Tetamu ketuk pintu, nak tumpang bermalam, sepupu datang dari kampung, takkan kita nak beribadah dalam bilik? Layan dia dulu, muslimat dirahmati Allah, sembang sampai 12 malam. Sebelum tidur kita dah biasa ambil wuduk. Alang-alang ambil wuduk, buatlah 2 rakaat lagi tarawih. Dapat dah 4 rakaat selesai. Tak larat ngantuk kita, nanti bangkit tengah malam, buat lagi selesaikan 2 rakaat, campur lagi 2 rakaat, paling ringkas sebelum masuk waktu subuh esok, sudah kita dapat 8 rakaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, khas untuk siapa? Tarbiyah ini, pelajaran hari ini, untuk ibu-ibu yang memang tak pernah cukup tarawihnya 30 malam atau 29 malam. Tak pernah Ustazah, tapi tahun ni saya berazam kan, 8 malam dah saya tak pernah tinggal tarawih. Ada 2 malam hari tu sempat pergi masjid, tapi 6 malam lagi saya kat rumah. Silakan, dan azam tidak gagal. Jadi muslimat dirahmati Allah, untuk orang yang baru nak belajar bertarawih, jangan ibu-ibu yang memang dah 20 rakaat jadi makmum kepada imam yang hebat, dah 8 rakaat tiap malam tak tinggal dah bertahun-tahun, tiba malam ni dia ubah. Ustazah Zai kata boleh 2 rakaat tidur, 2 rakaat tengok sinetron dulu, 2 rakaat Hindustan pula malam ni kan. 2 rakaat nanti sambung pula tengok cerita apa lagi. Itu bukan kebijaksanaan. Ya, kita nak melatih yang dah buat istiqamah cantik, teruskan. Nak mati dalam kecantikan itu. Sembang dengan orang muda, menantu kita yang perempuan, anak-anak kita bagi alasan nak bertarawih, ajak mereka, mudahkan urusan mereka dengan cara macam ni. Nanti bila anak mereka dah makin besar, dah makin tua macam kita, kadang-kadang nak duduk rumah makin sunyi, suami anak menantu tak ada, maka mereka memilihlah untuk beriktikaf di masjid. Tak salah, syaratnya tolong jaga adab. Muslimat dirahmati Allah, jangan kita duduk di masjid, Pak Imam kenal kita lebih daripada jemaah lelaki. Kenapa kenal kita lebih? Sebab muslimat suara kita daripada belakang sampai ke depan. Minyak wangi kita dia yang hidu dulu. Dia tahu telekung naik atas, rambut panjang ke belakang mengurai, Pak Imam kenal dah. Minah rambut panjang sampai ke pinggang. Pelik, macam mana boleh tahu? Sebab aurat dipamer-pamerkan. Ini yang kata Nabi, wanita lebih afdal solatnya di rumah. Jadi kalau imam berwitir, ada ramai muslimat di belakang, Ustazah Zai tengok dengan mata sendiri. Dia dekat belakang tak nak buat witir sebab dah bijak hadir majlis ilmu kan. Ustaz-ustaz kata tak ada 2-3 kali witir dalam satu malam. Jadi masa imam berwitir, dia duduk saja di belakang. Duduk sahaja apa? Muslimat dirahmati Allah, pejam mata, sandar, tidur lebih baik daripada kita duduk di belakang orang sedang berwitir, sembahyang berjemaah, kita sembang, buka tadi makan apa, sahur nak masak apa, sonsel kat belakang. Orang lelaki suruh tegur. Apa aja makcik-makcik belakang tu Ustazah duk sembang orang tengah solat witir. Depa tu terlebih bijak. Sebab apa tak buat witir? Sebab nanti konon nak tahajud, hajat, taubat 12 rakaat baru tutup dengan witir. Orang perempuan kan rajin haji, sembahyang tak tinggal. Nanti bila dah siap semua lauk atas meja nak sahur baru kejut suami. Hajinya berdengkur, tak sembahyang pun, tahajud, hajat, taubat. Jadi makcik-makcik memilih untuk witir kemudian. Tapi salah besar wahai muslimat, sebab ketika orang berwitir kita pok kat belakang. Maka saat itu kita tegur dah, tapi tak nak berubah juga. Apa hati Ustazah kata, patutlah Nabi suruh perempuan sembahyang di rumah sendirinya yang paling afdal. Tapi bila Ustazah sebut macam ni, jangan malam ni Masjid Ibn Abbas kosong pula kan, melenting kat teh. Kenapa kosong? Pakat lebih afdal di rumah. Ibu-ibu yang sudah elok menjaga adab, sudah istiqamah, kehadirannya hampir tidak disedari oleh orang lelaki, tidak mengapalah. Sebab takut bila dia beralasan tak nak pergi masjid solat jemaah, dia guna hak yang tadi tu. Nabi kata sembahyang kat rumah lebih afdal.
Tiba-tiba ada banner naik, malam ni buka puasa biryani kambing. Dia pula yang pegang tipuan sedap-sedap duduk kat depan. Sembahyang tak hadir muslimat. Tapi program-program yang bercampur lelaki perempuan, program marhaban lah apa semua datang dekat Masjid Surau, dialah yang paling kuat, tinggi suara, dialah yang paling seronok, dia pula duduk di sof hadapan. Faham tak maksud Ustazah Zain? 8 Ramadan tiba-tiba mula kuliah marah pula. Bukan marah, sayang muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tersilap. Imam berwitir, kita bercakap kat belakang. Konon kita lah hebat. Malam ni kita nak tahajud, nak hajat, nak taubat. Last baru tutup dengan witir. Ini yang paling Nabi cintai. Tapi Nabi sangat tak cinta orang tengah sembahyang kita bercakap. Walaupun berbisik, kita punya orang lain terganggu. Ekor mata orang nampak orang tengah sembang, terganggu, dia sedang berhubung dengan Allah. Tolong ibu-ibu, saya sayang semua ibu-ibu yang sudah betul-betul istiqamah dalam amal salihat, tetapi rupa-rupanya tak dapat pun apa yang dia sedang buru. Itulah dia redha Allah dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong zip terus mulut bila datang Masjid Surau. Boleh ya? Tak payah toleh orang tu lah yang paling kuat kat masjid tu lah, hak tu tak payah. Kita sendiri. Kita sendiri. Sebab tu hari ni ada orang WhatsApp Ustazah, saya Ramadan ni dah cuba dah nak buat apa yang Ustazah kata, nak diam. Biarlah orang caci maki hina saya kan, mengumpat saya, orang bagi tahu saya orang mengumpat saya diam. Okey, apa nasihat Ustazah? Jawapan Ustazah diam, tu je lah muslimat. Faham ke tak faham ni? Jawapannya sepatah je, diam. Kerana kita tahu Ramadan lidah kita hanya digunakan dua sahaja, bercakap baik atau diam. Boleh tak Ustazah atau cakap jahat? Tidak ada atau yang kedua. Sama ada cakap baik atau diam. Orang mengata macam mana pun dalam diam tu muslimat, tolong pasang niat. Tuhan, jangan dalam Ramadan ini sahaja lidahku bercakap baik, tolong. Kerana Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang sedang mengajar kita muslimat untuk jadi orang yang lebih baik. Orang balik haji umrah, kalau lepas daripada balik tu kekal baik, itu mabrur. Orang Ramadan, muslimat dirahmati Allah, kalau lepas Ramadan dia mampu zip mulut dia daripada bercakap kejahatan-kejahatan. Masya Allah, inilah Ramadan yang insya Allah pembuka pintu syurga, penutup lubang-lubang neraka untuknya. Jangan tengah Ramadan ni, kan aku ada benda nak cerita kat engkau, dia cerita je lah sekarang. Tak boleh Ramadan kau pagi raya aku pergi jumpa engkau. Tu muslimat, pagi raya aku jumpa engkau. Pagi raya jumpa sungguh. Dah jumpa mak ayah minta maaf zahir batin ke belum? Tak, benda ni memang penting daripada Ramadan hari tu aku nak cerita. Tapi sebab Ramadan kan, pagi Syawal ni aku cerita. Habis segala amal dalam bulan Ramadan. Faham ke faham? Okey, baru boleh start. Baik, muslimat dirahmati Allah, muka surat yang ke-10. Kalau ingat, penawar bagi hati, Ustazah Zai mulakan pada kuliah yang pertama dulu dengan muqaddimah. Ingat tak? Kenapa Ustazah Zai mengajar daripada bab muqaddimah, bahkan isi apa tujuan penulis melahirkan buku ini, yakni setulus bicara dari penyusun pun Ustazah bacakan masuk kepada muqaddimah. Sebab itu bila kita masuk kepada pengertian hati, sekejap je kita sambung, kemudian kita berhenti pada muka surat yang ke-9. Seingat saya sebut, nanti bila kita sambung kuliah akan datang, kita akan mengenal apa janji Allah dalam Quran bagi orang yang menjaga hatinya. Selalu di hujung lisan Ustazah sebut, tolong ya Allah, andai ajal itu tiba, matikan kami dengan qalbun salim. Biasa dengar muslimat, apa qalbun? Hati. Apa salim? Yang penuh dengan kesejahteraan. Hati yang penuh sejahtera ni hanya fikir baik, akhirnya terlahir baik daripada seluruh anggota jasadnya. Kerana hati adalah raja. Hati adalah raja. Kalau hati mengarahkan baik, seluruh anggota jasad, matanya hanya nak pandang baik, telinganya hanya nak mendengar baik, lisannya hanya nak cakap baik, tangannya mengambil hak yang baik, kakinya hanya melangkah kepada tempat yang baik. Muslimat dirahmati Allah, nak tengok juga sebab ada surprise hari ni di hujung kuliah. Okay, muslimat dirahmati Allah, untung sungguh Masjid Ibn Abbas tapak. Ketua muslimat tinggal barang, sanggup balik, ambil pula. Untuk apa? Muslimat dirahmati Allah, untuk bagi keseronokan. Tapi tak bolehlah bagi kat 300 orang yang datang ni, kan? Siapa yang paling tak tidur hari ni, itu yang dapat hadiah. Dah itu Ustazah je buat.
Muslimat, baik kita nak sebut qalbun salim, hati yang penuh kesejahteraan. Sejahtera hati, seluruh anggota jasad tertolak buat baik. Hatta kaki, kenapa diajak kepada benda jahat, kita pun kalau tak ikut nanti kawan kata apa ustazah, tak apalah dah 8 Ramadan buat benda baik, malam ke-9 ni ikutlah dia sekali. Contoh muslimat, tiba-tiba Allah halang, lah minta maaf lah aku tak jadi ikut engkau, suami demam pula. Sebenarnya sebab sejahtera hati itu Allah yang menghalang seluruh anggota jasad kita untuk melakukan kejahatan. Faham maksud muslimat? Sebab itu yang paling penting nak dijaga adalah hati, tempat jatuhnya pandangan Allah. Sedangkan kita saban hari buka je mata nak tengok apa? Cermin. Ada tak jerawat sebiji? Loh, nak bubuh apa ni jerawat sebiji? Jerawat sebiji tu yang dikhawatirkan. Susah hati dengan jerawat sebiji. Tak syukuri dengan yang besar macam padang satu wajah ni. Pipi belah kanan okey lagi, dahi okey lagi, dagu okey lagi. Jerawat tumbuh sikit je belah kiri muslimat. Yang tu kita sibuk. Yang luas ni kita tak syukur pun. Oh, belah sini tak jerawat lagi, belah sini tak jerawat lagi, satu je jerawat. Kita sibuk dengan yang satu. Jatuhnya pandangan Allah pada mana muslimat? Pada hati. Buka je mata Tuhan. Semalam ada satu perkataan aku sebut, dek marah sangat, jahatnya lidah aku. Kenapa lidah aku jahat masa tu? Sebab aku tak boleh terima apa dia buat kat aku semalam. Jahatnya aku. Syukur engkau hidupkan aku pagi ni ya Allah. Hari ni aku tak nak hati ni jahat lagi sampai keluar kat lisan aku perkataan jahat. Hari ni aku tak nak hati aku jahat lagi ya Allah sampai terambil hak orang lain. Hari ni aku tak nak jahat lagi sampai melangkah kaki aku ke tempat yang jahat. Ni kita pujuk hati kita saban hari. Buka mata. Subuh kita. Dalam subuh kita berdoa, jangan ya Allah hati aku ni hari ni terarah kepada benda yang jahat. Tak sempat buat jahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zuhur pula muslimat. Tak sempat buat jahat, asar pula. Sebab tu cepat-cepat bila dipanggil kita dah buat persiapan. Hati yang benar-benar bersih, nak keluar rumah ke tidak ni pukul 4, asar awal sekarang ni. Kalau pergi takut sangkut ni, orang dah pakat keluar di bazar Ramadan belaka ni. Tak payah keluarlah dah pukul 4, takut lambat asar. Hati yang begini muslimat dirahmati Allah, itulah qalbun salim. Kenapa hati itu sentiasa demikian? Ni meremang bulu roma ni. Kenapa hati itu sentiasa demikian muslimat? Kerana dia tak tergambar satu destinasi akhir dia, hanyalah tergambar syurga. Faham maksud? Muslimat, tergambar syurga. Syurga yang kita betul-betul kenal sahaja baru kita mendorong seluruhnya untuk aku tak peduli apa dah sakit kat sini agar nikmat kat sana. Itu janji Engkau yang tak pernah mungkir ya Allah. Tertangguh apa yang aku nak kat sini, dekat syurga pasti aku dapat. Orang tu boleh mudah sahaja, ringan lisannya nak makan itu, nak cakap ini, semua tak ada penjara langsung. Tapi aku terpenjara menjadi orang beriman. Bila aku akan dapat semua ni? Dalam syurga. Pastikan syurga muslimat.